saya Gelilina Haibau dengan Soleha dari DPM 4A dari kumpulan 3 ingin membentangkan tentang Hostile Culture Dimension in United States of America. Yang pertama sekali adalah introduction. Introduction dia adalah Amerika sering dipanggil US atau Amerika. Amerika ini adalah sebuah negara yang besar dan berkuasa di Amerika Utara, dan ia mempunyai banyak orang dan tempat yang berbeza seperti bandar besar, alam semula jadi yang indah, dan tanda tempat yang terkenal. US juga dikenali sebagai ekonomi yang kukuh dengan banyak syarikat besar dan peluang untuk orang ramai memulakan perniagaan mereka. Orang di US juga bertutur dalam bahasa Inggeris, tetapi terdapat juga banyak bahasa lain kerana orang lain seluruh dunia tinggal di sana juga. Negara Amerika ini juga mempunyai banyak sejarah, budaya dan kepelbagaian. Seterusnya adalah individualism versus collectivism. Amerika sering dikaitkan dengan individualism yang memberi tumpuan kepada pencapaian pribadi dan kebahagiaan untuk individu, manakala kolektivisme berusaha untuk melihat semua orang dalam kolektif dan memastikan keperluan mereka ditangani. Selain itu, Amerika adalah gabungan ganjil antara individualisme dengan kolektivisme. Kedua-dua fasa itu sebenarnya saling bekerjasama daripada apa yang kita fikirkan, dan mereka juga saling menguntungkan. Seterusnya, individualisme juga budaya didapati berbeza-beza bergantung kepada ekonomi negara. Negara-negara miskin beroperasi berdasarkan prinsip kolektivisme, tetapi sesebuah negara berkembang, nilai-nilai individualisme mula bertambah. Seterusnya, individualisme sentiasa menganggap mereka sebagai komponen penting dalam falsafah Amerika. Dan sebagai pemimpin dan pencipta, mereka menerima kepercayaan bahawa bekerjasama dengan orang lain akan mengacaukan penglihatan dan memusnahkan kreativiti mereka. Matlamat kolektivisme adalah untuk memastikan keperluan setiap ahli kumpulan ditangani, dan dalam masyarakat kolektivisme, setiap kumpulan dalam masyarakat itu berfungsi sebagai unit individu dalam bentuk seperti kaum, agama, kelas sosial dengan politik. Power distance, jarak kuasa agak rendah berbanding dengan negara-negara yang lain. Di Amerika Syarikat, individu digalakkan untuk menyatakan pendapat mereka, mencabar norma dan mencari peluang untuk maju tanpa mengira latar belakang ataupun status sosial mereka. Selain itu juga, masyarakat Amerika menekankan demokrasi, menghormati kebebasan individu dan memberi peluang pekerja untuk berkongsi idea di tempat kerja. Di sekolah Amerika, pelajar bebas menyuarakan pandangan mereka dalam perbincangan kelas dan dalam komuniti. Warga Amerika juga sering mengadakan perhimpunan ataupun protes untuk menyuarakan hak dan keprihatinan mereka terhadap isu-isu sosial. Seterusnya, alternative avoidance. Alternative avoidance di Amerika Syarikat ialah penggunaan insurans kesihatan dan insurans kereta untuk mengelakkan risiko kewangan. Contohnya, rakyat Amerika sering membeli insurans kesihatan untuk menampung kos perubatan yang tidak dijangka dan insurans kereta untuk melindungi diri daripada kemalangan perbelanjaan akibat kemalangan. Selain itu, masyarakat Amerika lebih menerima perubahan dan ketidakpastian, berani mengambil risiko dalam keusahawanan, tetapi tahap keselesaan mereka terhadap ketidakpastian berbeza mengikut individu dan kawasan. Contohnya, ramai orang Amerika yang memulakan kedai kopi atau restoran baru. Mereka ni berani mengambil risiko walaupun tidak pasti tentang kejayaan perniagaan tersebut. Yang seterusnya adalah masculinity versus femininity.
Masculinity bermaksud di mana jantina sosial berperanan jelas berbeza. Contohnya, lelaki sepatutnya tegas dan keras, tumpukan kepada kejayaan material. Bagaimana pula wanita sepatutnya lebih sederhana, lembut dan prihatin terhadap kualiti hidup. Untuk yang terakhir adalah long term orientation. Lebih rendah berbanding dengan beberapa negara yang lain. Long term orientation ini adalah aspek budaya yang diperkenalkan oleh Gert Hofstede yang menunjukkan sejauh mana sesebuah budaya menumpukan perhatian pada perancangan dan matlamat untuk masa depan berbanding nilai dan tradisi masa lalu. Di negara Amerika Syarikat juga telah mengadakan program pendidikan dan latihan yang menekankan kemahiran abad ke-21 seperti kemahiran digital dan pemikiran kritis. Institusi pendidikan sering merancang kurikulum yang sesuai dengan keperluan masa depan, memastikan pelajar bersedia untuk cabaran dan dunia kerjaya yang sentiasa berubah-ubah. Contoh long-term orientation dalam pendidikan, banyak keluarga mengutamakan pendidikan tinggi untuk anak-anak mereka, menyimpan wang dan merancang untuk masa depan yang lebih baik. Seterusnya adalah dalam program pengajian STEM, sekolah-sekolah menekankan kurikulum STEM, sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik untuk mempersiapkan pelajar bagi kerjaya masa depan dan berfokus pada inovasi dan teknologi. Sekian saja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.